Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk filem iaitu Gifted 2010 dengan menggunakan teori Gestalt. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nurul Syuhaidah binti Mak Saad, nombor matrik S62760. Seterusnya, saya sendiri, Nur Hidayah binti Ali, nombor matrik S63470. Dan akhir sekali, Nurul Aida Hafiza binti Hashim, nombor matrik S64308. Filem Gifted merupakan salah satu filem berkaitan isu kekeluargaan. Filem ini mengisahkan tentang perjuangan bapa saudara iaitu Fred Elder yang ingin menyelamatkan anak saudaranya Mary daripada neneknya sendiri. Fred mengetahui bakat kepintaran yang Mary miliki hampir sama dengan ibunya yang meninggal dunia akibat bunuh diri. Namun, Fred memutuskan supaya Mary bersekolah di sekolah biasa seperti kanak-kanak yang lain berumur 7 tahun dengan harapan Mary mempunyai kehidupan yang normal seperti umurnya. Kepandaian yang luar biasa dimiliki Mary telah mencuri perhatian guru yang mengajarnya, lalu melaporkan kepada pihak atasan sekolah yang ingin membawa Mary untuk memasuki sekolah khusus. Kabar angin tentang Mary akhirnya sampai kepada neneknya. Neneknya telah mengaturkan perancangan untuk cucunya, tetapi perancangan tersebut terpaksa memisahkan Mary dan Fred Elder. Fred dan Mary langsung tidak pernah berpisah menyebabkan Fred sanggup mempertahankan Mary walaupun terpaksa melawan ibu kandungnya sendiri. Mesej yang terdapat di dalam filem Gifted 2010 ini sangat jelas. Bukan soal kaya atau miskin, tetapi bagaimana untuk memberikan didikan ataupun kehidupan terbaik untuk kanak-kanak, tidak kira mereka itu normal ataupun sebaliknya. Semua itu dapat dilihat bagaimana konflik antara Evelyn dan Frank yang memiliki ideologi yang berbeza dalam soal pendidikan kanak-kanak yang merupakan tunjang utama kepada filem Gifted ini. Hari ini saya ingin menceritakan tentang watak Mary dalam filem Gifted menggunakan teori Gestalt. Di dalam filem ini, Mary merupakan seorang kanak-kanak yang jenius dan juga merupakan anak kepada ahli matematik terkenal iaitu Diane. Setelah kematian Diane, Mary telah tinggal bersama pakciknya dalam keadaan yang bahagia. Mary merupakan seorang kanak-kanak yang jenius. Oleh itu, Mary tidak mahu menerima pelajaran di sekolah biasa kerana sekolah biasa mengajar matematik bagi pelajar tahun 1. Mary juga tidak mempunyai rakan yang sebaya dengannya kerana kehidupan Mary dikelilingi oleh orang-orang dewasa. Mary juga seorang yang ceria kerana Mary sering dilayani oleh Frank dan Roberta iaitu jirannya. Mary merupakan seorang kanak-kanak yang mempunyai pendirian yang tetap iaitu Mary ingin menjadi seorang ahli matematik terkenal seperti ibunya Diane. Mary selalu berusaha untuk melakukan sesuatu tugasan matematik walaupun pakciknya melarangnya melakukannya setiap hari. Mary juga tidak suka dirinya dianggap sebagai kanak-kanak kerana bagi Mary, kanak-kanak ini adalah membosankan. Mary juga merupakan seorang kanak-kanak yang mudah menilai seseorang. Seperti contoh, Mary telah menilai pakciknya tidak menyayanginya kerana pakciknya telah meninggalkan Mary bersama keluarga angkatnya. Mary juga tidak mahu tinggal bersama neneknya kerana bagi Mary, nenek Mary ini seorang yang suka mengarah-ngarah. Kehidupan Mary ini juga bukan seperti kanak-kanak yang biasa. Kanak-kanak biasa hanya suka bermain, tetapi bagi Mary, bermain tidak menjadi minatnya kerana Mary lebih gemar untuk membaca karya matematik dan melakukan latihan-latihan matematik. Tetapi setelah pelbagai rintangan yang telah berlaku dalam kehidupan Mary, Mary telah menerima bahawa dirinya seorang kanak-kanak dan Mary juga berhak melakukan apa-apa sahaja yang membahagiakan dirinya. Mary juga telah berjaya melanjutkan pelajaran di universiti seperti yang Mary inginkan. Watak dan perwatakan Fred Elder. Fred seorang yang sangat tegas dalam membuat keputusan. Perwatakan ini dapat dilihat apabila Fred menolak mentah-mentah tawaran daripada pihak sekolah Mary yang mahukan Mary mendapat pendidikan yang terbaik bersertakan beasiswa di sebuah sekolah swasta golongan genius.
Hal ini disebabkan Fred tidak mahu Mary ditimpa nasib yang sama seperti adiknya, iaitu ibu kandung Mary yang bunuh diri kerana tekanan perasaan akibat daripada desakan keluarga yang mahukan adiknya menjadi seorang pakar matematik. Perwatakan kedua adalah Fred seorang yang sanggup berkorban demi anak saudaranya. Perwatakan ini dapat dilihat apabila Fred yang sanggup mengorbankan kehidupannya sendiri demi memperjuangkan anak saudaranya Mary bagi menunaikan amanah adiknya di sebuah bandar pesisiran Florida. Perwatakan yang terakhir ialah Fred seorang yang amanah. Perwatakan ini dapat dilihat apabila Fred sanggup mempertahankan Mary atas dasar amanah dari adiknya sehingga Fred melawan ibu kandungnya sendiri di pengadilan. Fred telah menjaga Mary seperti anaknya sendiri sehingga sanggup berhenti kerja daripada pekerjaan yang stabil demi menjaga Mary. Yang terakhir adalah watak Evelyn. Evelyn ialah nenek kepada Mary dan ibu kepada Frank Adler dan Diane Adler. Evelyn seorang yang sangat pentingkan diri sendiri. Evelyn mahu anaknya, Diane, menjadi pakar matematik menggantikan dirinya. Namun, Evelyn tidak menghiraukan masa depan Diane dengan keseronokan dan kehidupannya. Disebabkan hal itu, Diane telah membuat keputusan untuk membunuh diri akibat tekanan yang melampau. Namun selepas 7 tahun, Evelyn inginkan cucunya iaitu Mary melanjutkan impiannya tersebut tanpa menghiraukan zaman kanak-kanak Mary. Perwatakan Evelyn yang seterusnya adalah dia seorang yang sangat berkeras dalam menentukan keputusan. Dalam filem Gifted 2010, Evelyn tidak pernah menyalahkan dirinya atas kematian anaknya Diane. Melalui perbicaraan di mahkamah selepas ditanya oleh peguam Frank Adler, Evelyn menyatakan bahawa setiap keputusannya untuk Diane adalah yang terbaik apabila dia telah memisahkan Diane dengan teman lelaki Diane hanya kerana teman lelaki Diane membawa Diane pergi bermain jet ski. Bagi Evelyn, anaknya hanya minat kepada matematik sahaja dan Diane tidak berminat dalam bersukan. Namun, dia juga berkeras untuk mendapatkan hak penjagaan Mary daripada Frank Adler untuk meneruskan impiannya sebagai pakar matematik yang terkenal. Perwatakan yang terakhir adalah Evelyn seorang yang tidak terbuka. Watak Evelyn boleh dikaitkan dengan teori Gestalt iaitu holism ataupun keseluruhan. Tetapi, dalam filem Gifted 2010, Evelyn tidak pernah menggunakan istilah holism ini kepada anaknya Diane dan Mary. Evelyn hanya melihat Diane dari segi pemikiran sahaja iaitu Diane seorang yang genius matematik. Evelyn tidak langsung melihat dari segi perasaan, tingkah laku dan integrasi anaknya. Begitu juga Mary. Evelyn hanya mahu Mary mewarisi impian itu untuk menjadi seorang pakar matematik terkenal tanpa menghiraukan zaman kanak-kanak Mary dan mengenepikan perasaan anaknya Frank Adler yang telah menjaga Mary dari kecil hingga berusia 7 tahun. Itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih.